أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, yang dimuliakan sahibul fadilah tuan-tuan imam dan juga para bilal, yang dikagumi lagi disanjungi para alim ulama, tok-tok guru, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnianya ke atas kita pada pagi ini di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dapat kita sama-sama mempertingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjemaah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita taufik dan hidayah kepada kita untuk memberi kita hati yang istiqamah menuntut ilmu ataupun berkongsi ilmu. InsyaAllah pada pagi ini di Masjid Kota Kemuning, yang mana kita akan menyambung muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, memandangkan kita di dalam bulan Ramadan, peringatan buat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, agar kita sama-sama memanfaatkan yang mana doa yang kita minta kepada Allah sebelum ini Allah telah pun makbulkan, iaitu Allahumma ballighna Ramadan. Kita mohon agar kita sampai masuk ke dalam bulan Ramadan walaupun satu hari. Namun jangan kita jadi orang yang kufur ataupun kita minta tetapi macam seseorang, analoginya dia minta sesuatu, tetapi bila dia dapat, dia tidak manfaatkan perkara tersebut. Ada orang dia minta rumah, bila saat mana dia tak ada rumah, bila orang bagi dekat dia rumah, dia tak jaga rumah tu. Istilahnya lebih kurang macam kufur nikmat.
Macam kita mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Tapi atas tujuan apa kita nak Ramadan tu sampai kepada kita? Itu yang kita kena perhatikan. Untuk apa kita nak duduk di dalam bulan Ramadan? Adakah untuk saja-saja sebab ianya salah satu syarat untuk kita menyambut hari raya? Sebab tu kita kena melalui Ramadan. Kita tak boleh minta tarawih Syawal. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sedar yang bila kita minta untuk menduduki bulan Ramadan ini, ada dia punya tanggungjawab saat mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Jangan kita sekali-kali terlepas apa yang telah diperuntukkan, apa saja pahala yang ada di dalam bulan Ramadan. Di waktu sahurnya, di waktu berbuka, sepanjang kita berpuasa, malam tarawih, dan sunat-sunat malam, dan aktiviti-aktiviti lain yang ada di dalam bulan Ramadan ini jangan kita terlepas. Sebab tu Ramadan ini bukan sekadar siam, ia juga di dalamnya ada qiyam. Kemudian ada juga di dalam itu untuk kita memperuntukkan amal dengan sedekah. Sebab tu kalau solat saja tanpa qiyam, siam saja tanpa qiyam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadisnya berturut-turut, man sama Ramadan dengan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ianya ada sangkut paut. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang dan sentiasa anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bagi kita takut, bagi kita risau yang kita tidak akan berjumpa, ataupun mungkin Ramadan kali ini pun tak sempat nak habis. Jadi hari-hari yang kita lalui ini kita buat maksimum yang boleh. Paling maksimum yang kita jangan tangguh-tangguh lagi dah. Tangguh nanti boleh kita niat. Ada orang dia nak ambil fadilat 10 terakhir. Bila orang tanya bila nak bersedekah ni, saya tunggu 10 terakhir. Niat tu pun dah dapat pahala dah. Tetapi buat dulu sikit yang hari kita ada ni. Yang bila kita sampai 10 terakhir tu, yang tu buat lebih banyak. Sedekah yang lebih banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sebagai mukadimah Ramadan. Sebab dah kita duduk di dalam bulan Ramadan, rasa tak kena kalau kita tak ingatkan tentang, terutamanya untuk diri saya sendirilah. Kita yang menambah usia daripada tahun ke tahun, bukan lagi kurang. Maknanya kita kena mempersiapkan amal soleh kita dengan lebih baik, walaupun sedikit. Buatlah sekadar yang kita rasa kita tidak memungut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai saat kita beramal soleh tetapi kita berungut ataupun kita ni masih berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan daripada kitab dosa-dosa besar, pada pagi ini insya-Allah kita masuk satu tajuk yang baru. Selepas pada syirik, dosa yang dikarangkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar ini sebagai dosa yang pertama daripada dosa-dosa yang besar. Jadi dosa yang kedua ni iaitu membunuh jiwa. Di antara kategori dosa besar iaitu membunuh jiwa ataupun membunuh orang tanpa sebab yang mestilah kita hindarkan diri kita daripadanya. Tajuk ni mungkin rasa janggal. Kita rasa kita memang tak tergolong daripada golongan orang yang nak suka bunuh-bunuh orang ni. Tapi mungkin juga di dalam masjid ni ada orang yang dia pernah bunuh orang dulu. Secara sengaja ataupun tak sengaja, atau mungkin dia pembunuh upahan pun mungkin boleh jadi.
Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia hari ini duduk dalam masjid. Cuma kita nak bagi tahu yang membunuh jiwa ini atau membunuh orang dengan sengaja tanpa sebab, ianya adalah dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ayat surah An-Nisa ayat 93, Allah berfirman, barang siapa yang membunuh mukminan, orang mukmin. Satu lagi syarat dia, muta'ammidan. Bunuh mukmin muta'ammidan tu sengaja. Maka balasan dia fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya ialah neraka jahanam. Bukan sekadar neraka jahanam, khalidan fiha. Dia duduk kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Bukan sekadar tu, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan juga laknat ke atas orang yang berbuat demikian. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan juga menyediakan bagi orang yang membunuh tanpa sebab ataupun dengan sengaja ini dengan azab yang besar, yang azim. Dia bahasa Arab ni tuan-tuan, itulah uniknya. Kalau besar kita duk biasa dengar kabir, kecil, saghir. Tetapi di dalam Al-Quran tak guna azaban kabira, tak guna azab yang besar, tetapi azim. Azim ni sampai kita tak boleh nak gambarkan besarnya macam mana, dahsyatnya macam mana. Ini yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman lagi di dalam suratul Furqan ayat 68 hingga 70. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Dan mereka yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada alasan yang benar sebab hukuman Allah, dan dia tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian. Allah mulakan firman-Nya dengan penafian, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang melakukan perkara demikian, siapa yang dia tak membunuh secara jiwa yang diharamkan kecuali ada alasan yang dibenarkan, mungkin kerana hukuman Allah, qisas dan sebagainya, dan dia tidak berzina. Tapi barang siapa yang dia bunuh jiwa yang diharamkan, walaupun tanpa ada sebab hukuman Allah, dan dia berzina, niscaya dia akan dapat balasan dosa, iaitu yudha'af lahu, bukan kata biasa, tetapi digandakan dosa itu, siksaan itu padanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang man amana illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia mengerjakan amal yang saleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, ni antara dosa orang yang membunuh tanpa sengaja dan bukan kerana hukuman. Kerana kita kalau ikut hukum Islam, ya, di sana ada juga yang kita boleh berbunuh balas. Ya, kalau tuan-tuan pernah dengar, kita ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada ta'zir. Hudud untuk kita melaksanakan hukum, kita melaksanakan kehendak ataupun melaksanakan kehendak Allah ataupun Allah punya bahagian. Manakala qisas antara kita sesama manusia. Di dalam hukum hudud antara kesalahan merompak, berzina. Tetapi kalau qisas lebih kepada membunuh dan mencederakan. Kalau kita mencederakan orang, hilang jari, jarilah orang tu kita kena hilangkan. Ya, kecuali ada kemaafan daripada orang, daripada keluarga yang dilakukan. Dan hukum ta'zir di Malaysia hari ini, ya, boleh kata semua kita melakukan hukum ta'zir. Ta'zir ni yang dibuat oleh kita, ditentukan oleh kita untuk melaksanakan kehendak Allah dan juga manusia. Sebab tu hukum ta'zir ni kalau kita tengok mana-mana undang-undang syarak lah, syariat, dari segi apa, ya, dari segi Allahumma salli alaihi Muhammad, hukum ta'zir ni selalunya di Malaysia ni, ya, bab nikah kahwin lah. Ya, nikah kahwin, kita masih lagi guna hukum ta'zir. Tapi kalau mencuri, dia terus pergi ke polis. Dia tak pergi ke mahkamah syariah. Selalunya kekeluargaan ataupun khalwat, itu termasuk dalam kekeluargaan, undang-undang kekeluargaan. Adapun bila orang mencuri, berzina, masih lagi kekeluargaan, mencuri, terus kita pergi ke polis, dia dah jenayah biasa dah. Yang mana di dalam syariah sebenarnya pun ada, ya, cumanya kita tak melaksanakannya di Malaysia. Hukuman ini nyata dan jelas ada di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang telah pun dibacakan tadi. Begitu juga di dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, maksudnya kerana itu kami tetapkan hukuman pada Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh yang lain, yakni bukan membunuh kerana qisas dibunuh balik, ya, atau bukan kerana dia membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memeliharanya akan seakan-akan dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Ya. Sebab tu Allah pelihara. Tetapi akhir zaman, ya, ini yang akan jadi begitu banyak. Jiwa tidak lagi dikasihi. Ya, membunuh ni jadi satu perkara yang biasa. Ya. Sebab dah tidak ada rahim. Ya. Tidak ada kasih belah di antara manusia. Sikit-sikit nak bergaduh, ya, tidak fikir benda-benda yang lebih panjang, tidak fikir masalah yang lebih baik untuk manusia, selalu ambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Sebab tu Allah berfirman, orang yang memelihara jiwa manusia ni seolah-olah dia memelihara manusia keseluruhannya. Sebaliknya orang yang dia membunuh satu jiwa seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Ini surah Al-Ma'idah ayat 32.
Begitu juga surah Takwir, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, kerana apakah dosa mereka itu dibunuh. Dan Nabi SAW di dalam bab membunuh jiwa ini sama juga daripada hadis permulaan yang kita kongsikan tentang dosa-dosa besar, iaitu Nabi bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqat, ya, jauhilah 7 perkara al-mubiqat, yakni dosa-dosa yang besar. Iaitu apa dia? Antaranya asyirk billah yang kita kongsikan pada tajuk yang awal. Yang kedua sihir, tetapi sihir di dalam kitab Kabair Imam Az-Zahabi letak tajuk yang ketiga. Ya. Yang ketiga di dalam hadis Nabi kata, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, iaitu membunuh jiwa, ya, yang mana diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Ini tajuk yang kita belajar. Lepas tu wa aklu malal yatim, ya, yang keempat wa aklu riba, yang kelima, ya, wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhafil muhsanati ghafilatil mu'minat, yang ketujuh, ya, wa tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan peperangan, wa qadhafil muhsanatil ghafilatil mu'minat, iaitu menuduh kaum wanita yang baik, yang suci, yang mukminat. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ya, yang last sekali itu wa qadhafi. Tapi dalam ni kita akan belajar bab dosa besar yang lagi banyak yang Nabi sebut, ijtanibu sab'al mubiqat, 7 ni yang besar-besar, yang betul-betul besar. Antaranya yang termasuk tuan-tuan tu wa qadhaful muhsinatil ghafilatil mu'minat, menuduh kaum wanita yang baik, yang suci, yang mukminat. Ya. Sampai di dalam hukum kekeluargaan dia panggil li'an. Mungkin di antara masyarakat kita pernah berlaku, tuan-tuan. Li'an ni sumpah. Kita menuduh, ya, sama ada isteri menuduh suami, suami menuduh isteri. Tuduh apa? 2 perkara. Satu, dia tuduh berzina. Dia tuduh bini dia ada skandal berzina dengan orang lain. Ataupun si isteri tuduh suami berzina, ada skandal dengan orang lain, tanpa ada bukti, ya, tanpa ada saksi. Dia hanya pergi bersumpah saja dengan hakim. Ataupun dia menuduh anak kandungan isteri dia itu bukan daripada dia. Bersumpah ni, bersumpah sungguh-sungguh, tuan-tuan, depan hakim, pegang Quran apa semua. Dan di antara orang yang macam ni, yang mereka kadang-kadang bermain dengan sumpah, kalau tak kena gaya, sebab apa? Mereka terlupa yang mereka pernah bersumpah. Kerana hukumnya, orang yang berli'an ini, hukumnya mereka tidak boleh bersama balik walaupun dengan akad yang baru, dengan akad nikah yang baru. Tak boleh nak rujuk jauh sekali lah, ya. Orang kata nak kahwin balik tu, nak guna akad baru pun tak boleh selama-lamanya, forever, disebabkan tuduhan kita, li'an kita. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah, ya. Itu hadis Nabi SAW, hadis yang menjadi tunggak di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan dalam hadis tersebut antara lain disebutkan tentang dosa membunuh jiwa atau manusia yang telah diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali lantaran ada alasan yang benar. Pernah juga ditanyakan kepada Nabi SAW, ayyu dhanbi a'zam 'inda Allah Ta'ala? Qala an taj'ala lillahi nidda'an wa huwa khalaqaka. Qala thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Qala thumma ayyu? Qala an tuzani khalilata jarika.
Ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menjadikan kamu. Anta ja'ala niddan wa huwa khalaqaka. Kemudian ditanya lagi, apa lagi dosa yang besar? Iaitu syirik, dosa yang paling besar. Ditanya lagi, dosa apa yang paling besar? Anta qatula waladaka khasyata yata'ama ma'ak. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa selain itu yang lagi besar ialah engkau membunuh anakmu kerana bimbang ia akan makan makananmu. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, antuzani khalilati jarika, engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Ini antara dosa-dosa yang besar. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang membenarkan terhadap apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW di dalam surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, yang kita bacakan tadi. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ, dan mereka tidak menyembah yang lain beserta Allah, tak bunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, dan tidak berzina. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqa muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul fin nar." Qila ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balul maqtul. Di hadis berkenaan bila ada dua orang lelaki Muslim berjumpa dan membawa pedangnya masing-masing dan dengan tujuan membunuh, maka Nabi SAW kata, dua-dua orang ni masuk neraka. Timbul persoalan, wahai ya Rasulullah, yang membunuh itu sah-sah buat kesalahan, kenapa al-maqtul juga masuk neraka? Ya, fama balil maqtul, apa kena dengan orang yang dibunuh? Qala li'annahu kana harithan ala qatl sahibi. Ya, ni kalau keadaan kita, tetapi di sana ada penjelasan. Ya, hari ni tuan-tuan, dunia hari ni mungkin kita berhadapan, tetapi adakah kita termasuk dalam maqtul ni? Ya, nanti ada penjelasan di dalam riwayat yang lain. Kalau hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kalau ada dua orang lelaki yang mereka berjumpa dengan sengaja membawa pedang masing-masing tujuan untuk saling nak bergaduh, saling nak membunuh, maka pembunuh dan terbunuh itu akan sama-sama masuk neraka. Sebab tu bagi sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama balil maqtul, apa kena mengena dengan orang yang terbunuh ni, orang yang kena bunuh? Ya, kalau yang bunuh itu tak apa, tetapi mengapa pula orang yang terbunuh itu turut sama memasuki neraka? Nabi SAW jawab, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi, kerana ya, dia juga yang terbunuh itu sama-sama harisan, dia pun bersungguh-sungguh untuk membunuh kawannya yang telah membunuhnya itu. Cuma dia tak ada peluang je. Ya? Dia juga ada niat nak membunuh. Sebab tu di dalam hukum Islam hudud, kisah ni tuan-tuan, kalau kita belajar fiqh yang lebih mendalam, ya, dalam mana-mana kitab lah, ya, seingat saya kitab-kitab yang saya belajar sendiri di dalam kitab Al-Iqna, ya, di dalam bab membunuh, dia ada banyak kategori. Muta'ammidin ghairu muta'ammidan ghairu muta'ammidin, ya, ghairu muta'ammidin bi'alatil qatli, dia tak ada tak sengaja, tapi senjata yang dia guna tu memang senjata membunuh.
Ada juga yang sengaja, tetapi senjata yang dia guna itu kalau pada hukum akal ni tuan-tuan tak akan dapat membunuh. Tu semua ada kategori dia. Itu lebih panjanglah perbahasan dia di dalam fiqh. Tetapi secara umumnya, ya, kata Nabi ataupun bagi sabda Nabi SAW, selagi kita membawa alat yang membunuh dan niat untuk membunuh, sekiranya kita terbunuh juga kita masuk ke dalam api neraka. Ya, hari ini tuan-tuan, sebab tu kita ambil orang kata apa, jalan tengah. Kadang-kadang orang Thailand ni bukan Islam. Thailand ni kalau dia buat iklan tuan-tuan, sangat menyentuh iklan. Cuma dia tak ada orang Islam ramai. Kalau tidak, iklan raya dia saya rasa lebih baik daripada Petronas lah. Kan, kalau kita di Malaysia, iklan raya Petronas yang paling terbaik lah. Syahdu kan, dia punya message tu sampai. Dia punya message tu sampai. Tapi Thailand punya iklan ni tuan-tuan, lagi dahsyat. Tak tahulah kalau tuan-tuan tengok ke tak tengok kan. Saya kadang-kadang tengok sebab terlintas kat Facebook tu. Kalau tuan-tuan tak rajin tengok Facebook, maknanya saya ni ahli Facebook, tuan-tuan bukan ahli lah. Tuan-tuan mungkin ahli Quran lah, insya-Allah. Selalu kan iklan insurans, iklan guru, iklan kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Nak bagi tahu iklan dia ni kan punya hebat. Sampai nak menceritakan bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak bagi tahu untuk kita mencegah sesuatu perkara tu, kadang-kadang perlu mesej-mesej yang macam ni. Yang iklan yang saya katakan tu tuan-tuan, inilah something jalan ni. Bila dia ada masalah atas jalan, dia dah berhenti nak cari gaduh, kawan dia nasihatkan dia, janganlah keluar, dia kata. Ingat anak bini kat rumah apa semua. Sebab tu kita hari ni kena ada lebih kurang macam tu lah. Ini awal-awal dalam kereta dah spare dah kayu baseball. Pasal apa? Hang buat cari pasal memang ni ya. Dia punya makan dia. Tujuan tu tuan-tuan awal-awal lagi. Sebab tu kita insya-Allah minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya doa yang kita amalkan di dalam solat. Doa tu dia ada 2-3 perkara yang kita mohon, tetapi yang last kali itu tujuan dia memang kita mohon untuk keselamatan. Sebab di dunia luar ni kita tak tahu, dia ada qahri rijal dia bagi. Qahri rijal ni terjemahan dia something lah. Ataupun orang lelaki yang jahat-jahat. Ingat doa tu tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalibatid daini wa qahri rijal. Ada lebih kurang 5-6 perkara kita mohon kepada Allah. Dan kalau kita duduk di rumah tidur malam-malam, bunyi di bawah tak kira lah, bunyi tikui ke, bunyi apa ke, kita risau juga baca doa ni. Sebab makna dia Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita mohon perlindungan daripada Allah agar kita duduk murung dan berduka cita. Wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Ajzi wal kasal. Ajzi itu lemah, kasal itu malas. Kita mohon agar kita tidak lemah dan kita tidak malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Juga aku minta ya Allah daripada engkau jauh daripada jubun. Jubun ini penakut. Wal bukhli dan juga bakhil. Wa a'udzubika minal ghalibatid daini wa qahri rijal.
daripada bebanan qalbatid dain, bebanan hutang, wa qahri rijal, daripada lelaki-lelaki di luar sana yang suka ganggu, ataupun terjemahan yang senang, lelaki samsing jahat lah. Wa qahri rijal. Kita bawa kereta, sehari orang duk bagi hon, kadang kita pun tak sengaja bagi hon, tunjuk jari tengah, baca doa ni banyak-banyak. Kita ada black belt ke, bengkung merah, hitam, kelabu, coklat semua ni ke, kan? Black belt 7 dan 10 dan ke, tak dan pun ada, kan? Elakkanlah daripada nak bergaduh, ikut iklan yang Thailand tu. Lalah dia bubuh gambar anak bini dia dekat cermin untuk tengok belakang, kan? Untuk sentiasa dia kenang. Sebab gaduh ni tuan-tuan, memang kita belajar, memang kita ada ilmu, tapi satu masa kadang-kadang qada dan qadar nak menjadikan sebab musabab, ataupun agama lain dia kata apa, kita tak ada rezeki hari itu, tumbuk tak mengena, kan? Selalu tumbuk kena, tapi kali ni tumbuk tak kena, orang tu yang tumbuk kita kena, habis jatuh, kena pijak, mati. Sebab tu ini hadis Nabi SAW, Nabi nak bagi kita tahu kat kita, ataupun dari satu segi yang lain, untuk kita mengelak daripada pergaduhan. Kerana orang yang qatil wal maqtul finnar, dalam neraka. Tetapi di dalam penjelasan yang lain, mesti tuan-tuan tertanya-tanya, betul ke ustaz ni? Takkan kita nak lawan pun, kalau kita terbunuh, kita termasuk di dalam orang yang akan dihumban ke dalam neraka. Sebab tu di dalam sebuah riwayat daripada Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi radhiyallahu anhu ta'ala, hukum yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, hukumnya sedemikian seandainya kedua-dua itu saling berbunuhan bukan atas petunjuk agama. Umpamanya mereka berbunuh-bunuhan kerana permusuhan, ataupun fanatik kebangsaan, ataupun ta'assub dengan kesukuan, atau kerana menuntut harta kekayaan dunia, ataupun kerana merebut kepimpinan dan darjat tinggi, ataupun dikatakan berebut pangkat, nak jadi ketua kawasan ke, kan? Yang tidak ada asbab mengenai agama. Ada juga orang yang pada mulanya tidak ada sebab, memang tujuan, memang ada sebab agama, tetapi bila dia tengok yang nak lawan dengan dia tu rupanya musuh lama dia lagi jadi geram, terus dia ada niat nak membunuh, pun salah. Adapun orang yang keluar berperang terhadap pemberontak, yang keluar dari ketaatan pemerintah Islam yang sebenar, yang menurut hukum syariat harus dibunuh, atau kerana untuk membela diri sendiri, sekiranya kita bunuh orang tu memang harus dibunuh, maka itu bukanlah termasuk di dalam hadis yang dinyatakan tadi, al-qatil wal maqtul, yang akan finnar. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang kita memerangi itu, yang kita bunuh itu, memang orang dia harus dibunuh. Sebab mereka ini mungkin tergolong di dalam golongan orang yang memberontak keluar daripada ketaatan pemerintahan Islam, ataupun kerana untuk membela diri sendiri, atau membela isterinya atau keluarganya yang diancam oleh orang, maka semua orang yang tersebut tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang yang dimaksudkan oleh hadis di atas. Kita bela diri. Nampak hukum Islam, tuan-tuan? Kita bela diri, tetapi niat juga bukan untuk membunuh pada asalnya. Tak boleh juga ada niat sengaja kalau perbahasan di dalam hukum fiqh. Tetapi kalau kita berlawan sampai tak sedar diri sehingga mengakibatkan dia terbunuh, maka kita bukanlah, ataupun kita yang terbunuh, kita bukanlah termasuk di dalam fitnah.
Ya, sebab dalam hal demikian kita diperintahkan untuk mempertahankan diri dan dibolehkan membunuh orang yang mengancam itu kerana untuk membela diri sendiri. Dan dalam hati kita tidak ada niat untuk membunuh orang yang mengancam itu tanpa sebab atau kerana ada perasaan dendam, kecuali memang kita berniat untuk bermaksud membunuhnya tanpa sebab, maka berdosalah kita. Itu yang saya katakan tadi. Ya, anggota polis contoh, ya, dia pergi buat ambush. Orang tu memang layak dibunuh. Dia mungkin tergolong daripada orang yang melawan pemerintahan negara ataupun dia mengancam keselamatan. Tetapi bila dia tengok rupanya orang yang dia nak dibunuh tu ada masalah personal dengan dia, dendam lama dia, yang daripada awal dia nak bunuh orang tu disebabkan tugas, tetapi disebabkan dia tengok muka orang tu, ni dulu pernah cari pasal dengan aku ni, dulu dia ni yang sekat kereta aku dekat simpang ni. Ada dendam dia tu. Jadi dia lagi tembak tuan-tuan tu sebab dia teringat masalah personal dia. Maka ketika itu daripada hukum harus, dia jadi berdosa. Hati-hati. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Ini kena pegang sampai bila-bila tuan-tuan. Ini hadis pertama-tama sekali yang kita kena ingat sampai bila-bila. Dalam buat kerja apa pun, kan? Kerja kita dengan manusia, kerja kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan innamal a'malu binniyat. Siapa yang berhijrah kepada Nabi dan juga Allah, maka hijrahnya demikian. Barang siapa yang sebaliknya, maka itulah yang dia akan dapat. Sama juga kita hari ini, kita beramal untuk apa, itu yang kita dapat, yang kita belajar pada bab yang lepas. Sedangkan orang yang membunuh atau memerangi pemberontak atau perompak dari kaum muslimin, ya, maka yang demikian itu tidaklah dengan niat semata-mata untuk membunuhnya tanpa sebab, tetapi untuk membela diri dari angkara jahatnya, sehingga jika orang yang mengancam itu berhenti dari niat jahatnya atau melarikan diri, maka dalam hal yang demikian ia tidak lagi dikejarnya, sebab hadis di atas tidak terkira dalam kategori orang yang sifatnya demikian. Ya, orang yang membunuh ataupun memerangi pemberontak, perompak dari kaum muslimin, maka yang demikian itu tidaklah dengan niat semata-mata untuk membunuhnya tanpa sebab, tetapi untuk membela diri dari angkara jahat, sehingga orang itu mengancam berhenti dari niat jahatnya ataupun melarikan diri. Ni kita berhadapan dengan musuh yang kita tahu memang dia boleh kita perangi, kita boleh lawan, namun kita tak boleh. Sebab tu jangan nak main suka-suka tembak. Kalau kita nak mencederakan, kalau kita belajar seni mempertahankan diri, jangan terus guna buah mati. Kira nak bagi orang terus hilang nyawa, bagi dia cedera, bagi dia serik dulu dengan pukulan kita, dia bangun lagi, bagi dia kena lagi, duduk lagi. Ni ada orang dia terus sampai kawan tu dah lembek pun dia pijak lagi sampai lembek. Ni bukan dalam Islam, tuan-tuan. Sebab tu dalam sini, dalam kitab Kabair dia sebut, kalaulah sampai orang tu dah berhenti daripada nak membunuh, dia dah angkat tangan surrender, kita pun stop. Ataupun dia dah lari, kita jangan lagi nak ancam dia. Jangan pula kita pulun ligan dia, nak bunuh dia. Cukup sekadar. Ini ajaran Islam. Akan tetapi siapa yang sifatnya bertentangan dengan maksud hadis di atas, maka orang itulah yang termasuk dalam ancaman hadis yang tersebut. Wallahu a'lam. Itu bab al-qatil maqtul fil nar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan di dalam bab membunuh jiwa ini sebagai penjelasan kepada kita. Hari ini memang berlaku, kita cepat nak berlawan dengan orang. Bila kita bersedia dengan sesuatu senjata tu pun dah niat dah, Kalau niat untuk kita hanya nak mempertahankan diri, mungkin
senjata tu lain. Hari ni ada orang yang kadang-kadang dia boleh ada lesen senjata, dia gunakan itu sebagai orang kata perkara yang tak sepatutnya, nak menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Itu tak kena lah, dalam Islam. Percayalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penjagaan secara umum adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berdoa, insya-Allah Allah akan bagi dekat kita apa yang kita doa. Allah akan pelihara kita kerana Allah itu sebaik-baik penjaga. Dan di dalam bab ini mungkin kita rasa kita tak akan terkena, tetapi tak mungkin juga, tak mustahil juga kita akan diuji dan berdepan dengan perkara ni. Ni lama dah tak dengar. Pernah dulu seorang kawan isteri kepada kawan saya, suami dia masih lagi di Mesir, sebab dia suka berniaga. Jadi dia lebih, orang kata apa, kalau dia balik Malaysia dia tak tahu nak buat kerja apa. Dia duduk di Mesir, dia ada restoran. Masa yang sama dia jadi broker tiket kapal terbang untuk pelajar-pelajar balik. Isteri dia dapat kerja KPLI, dapat mengajar Jacob. Duduk seorang di PD. Jiran sebelah rumah ni cukup baik. Anak kepada jiran ni cukup baik. Apa-apa pertolongan pun minta dengan dia lelaki. Cumanya tak tahu yang anak jiran ni dalam baik dia, rupanya dia adalah seorang drug addict, penagih dadah. Tak nampak tuan-tuan. Hari ni penagih dadah bukan macam dulu. Dulu dadah murah. Dadah murah ni memang dia nampak selekeh, yang jalan rambut serabut laluk kan. Dadah hari ni dia nampak macam pro kan, kemar, ais baby. Orang tak tahu. Tunjuk kat mak ayah ais tu pun dia kata ni apa, gula batu. Gula batu tak apa. Macam mana hang minat makan gula batu pula saja dia. Tak perasan orang yang hisap dadah hari ni dah tak macam dulu. Dulu kita boleh mak dia. Almarhum ayah saya seorang anggota polis tuan. Dia pernah ceritakan saya punya dahsyatnya polis dulu. Dia boleh kenal orang hisap penagih dadah, sehingga mereka menyembunyikan dadah di dalam lubang dubur pun ayah saya boleh cari. Hang bawa dadah? Tak ada. Betul? Tak ada. Poket semua tak ada. Ada nganga tak tersimpan. Hang pusing belakang, buka sebelah, hang tonggek. Tonggek tu orang Kedah kan. Kan dia balut dalam plastik elok-elok, dia sembunyi dalam plastik. Sehari dia nak perkena, dia basuh, benda tu tak terjejas sebab duduk dalam plastik. Rupanya jiran dia drug addict. Sampai satu masa mungkin dia minta duit dengan mak dia tak bagi, dan dia masa tu dah sampai satu tahap ketagihan. Dia pun nak pinjam dekat jiran dia, isteri kepada kawan saya ni. Sebab baik, jiran bagi, tapi dia dah jadi muak, minta bagi. Sampai satu tahap jiran dia kata ni dah bukan lah ni. Yang itu pun tak banyak lagi, dia pun cuba tak mau bagi. Bila tak bagi jadi satu kekerasan. Jadi kekerasan tuan-tuan, sampailah berebut-rebut. Bila dah berebut ni kan, bergaduh, tertarik sana tertarik sini, tertarik tudung, tertarik baju, terkoyak baju. Dia dah pergi ke tajuk yang lain. Bila dah terkoyak baju, dah nampak tubuh badan jiran dia yang perempuan ni rogol. Bidalah rogol, cara tak sengaja, takut, dia pergi ke satu lagi, apa dia? Bunuh. Bunuh. Meninggal tuan-tuan, isteri kawan saya.
Ini sebab tu ni yang kita kata kita tak sangka perkara-perkara ni mungkin akan berlaku di dalam realiti kehidupan kita. Tapi masa tu mungkin kita tak terfikir kita melakukan dosa ataupun tidak. Adakah kita termasuk di dalam apa yang Nabi sabdakan, al-qatil wa maqtul finnar. Jadi sedia barang dalam rumah untuk pertahanan tu tak salah. Dengan niat balik kepada penjelasan tadi, attack tu jangan attack nak bagi mati, kan? Cedera, istilah kata tu cedera, ataupun bagi dia lumpuh, tak boleh bangun dan sebagainya. Sebab kalaulah dengan niat kita memang nak membunuh juga, maka kita geram ni kadang-kadang kan, orang tu dah lunyai dah pun kita duk hentam lagi. Ada orang yang dia sampai macam tu. Itu kita takut kita juga terjerumus di dalam dosa yang besar, yang bagaimana Nabi sabdakan, al-qatil wal maqtul finnar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini saya rasa sekadar itu dulu perkongsian kita mengenai tajuk membunuh jiwa. Insya-Allah pada pertemuan yang datang kita akan sambungkan tajuk ini. Sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan tuan-tuan tentang bulan Ramadan ini, janganlah kita sia-siakan, peruntukkanlah dengan sebaik yang mungkin. Jangan kita kejar kuantiti, kejar yang banyak tetapi ianya kosong. Nak solat yang banyak tetapi kosong. Kejar baca Quran yang banyak tetapi juga kosong di sisi Allah. Kejar amal sedekah yang banyak tetapi ianya juga kosong. Ambillah yang sedikit tetapi sangat diingati, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran tak banyak tetapi masya-Allah Allah dengar suara kita. Sedekah yang tak banyak tetapi Allah sangat suka dengan perbuatan kita. Begitu juga dengan solat kita yang tak perlu nak berlumba-lumba. Saya ingatkan tuan-tuan, kita mungkin ada hutang-hutang lama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni selalu saya ingat. Mengenai solat kita di zaman kita, zaman orang kata apa? Zaman apa tuan-tuan? Dulu kita masih lagi alpa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang membesar, nasihatlah selagi boleh agar mereka yang telah pun mencapai usia akil baligh tidak meninggal solat. Sebab hutang ni bukan kata semayang, hutang duit ringgit pun, bila kita berhutang dengan orang, saat mana kita ada dia nak bayar tu, dia jadi ya Allah punyalah berat, kan? Apatah lagi hutang-hutang ni, hutang-hutang ibadah ni pun ada. Saya masuk puasa sehari, yang hari pertama hari kedua ada dah soalan, Ustaz, anak saya yang tak sempat nak qada puasa tahun lepas macam mana? Allah, sedih tuan-tuan. Tapi bila orang tanya kita jawablah. Cumanya sedih, masih lagi kita ni leka. Allah bagi kat kita lebih kurang 11 bulan tuan. Tolak raya lah. Tolak raya tu memang tak ingat bab nak ganti puasa dah, sebab punya seronok dia tu. Tapi bila masuk Zulqa'dah dan onwards sampailah Sya'ban, ada lebih kurang 10 bulan. Takkanlah kita tak boleh nak memperuntukkan hari-hari di dalam bulan-bulan tersebut untuk ganti puasa. Itu kalau bab ganti puasa. Kita yang lelaki ini tuan-tuan, yang rasa kita masih ada tertinggal solat-solat kita waktu kita duk ye dulu tu kan, duk tunjuk langit apa semua tu kan. Inilah masa dia. Jangan duk kira nak tunjuk apa di tarawih 20 rakaat kat orang, masa yang sama kita ada berhutang. Konsep dia sama aja macam orang yang hidupnya mewah, pi melancong, pakai kereta best-best, tetapi dengan orang berhutang tak diselesaikan. Lepas tu dia beritahu pula kat orang tu, aku rasa macam aku nak tukar kereta lain pula.
Orang tu pun tengok dia atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita ni minta macam-macam dengan Allah. Ya, kita minta, ya Allah, kurniakanlah aku kesihatan yang baik untuk aku dapat melakukan tahun ini tarawih 20 rakaat tanpa miss. Ya, aku tak mau buat dah 8 rakaat, tuan-tuan. Masa yang sama Allah kata, hang ada hutang lagi ni. Solat fardu yang dulu-dulu masih tak settle. Kan? Lebih kurang macam tu. Jadi sekadar tu, tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Kan? Moga-moga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami ke atas kedua ibu bapa kami, dosa kami ke atas suami dan isteri kami, dosa kami terhadap anak-anak kami di saat kami ingin membesarkan mereka menjadi insan yang berguna ya Allah, yang sentiasa taat kepadamu dan juga Rasulmu ya Allah. Allah ya Allah, Allahumma ya Allah, Kau kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Pada pagi ini kami berkongsi ilmu, jadikanlah ilmu-ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kami dan ahli keluarga kami dan orang yang terdekat dengan kami ya Allah. Sesungguhnya kami sangat lemah, dhaif, tidak mampu mengingati apa yang kami pelajari setiap waktu dan ketika ya Allah. Namun kami mohon kepadamu ya Allah agar ilmu yang kami pelajari selama ini, hari ini, dikembalikan kepada kami saat mana kami ingin mengamalkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.